Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, so kepada sesiapa yang tak pernah singgah ke channel ni and ni first time korang singgah ke channel ni, korang boleh tekan subscribe button dekat bawah ni. And kepada sesiapa yang dah pernah singgah dan juga dah pun subscribe, thank you so much. Okay, sebenarnya video yang Nisa nak post adalah video vlog part 2, which is dekat part 2 tu nanti akan ada hotel tour dan sebagainya lah. Tapi disebabkan hari tu Nisa ada post tentang satu benda yang tengah viral sekarang ni, which is tentang debug box. And video tu adalah video yang Nisa ceritakan secara generalnya tentang debug box. And ramai yang komen, and ada satu komen tu dia cakap yang sebab video tu mula-mula Nisa ceritakan tentang Prince Meat yang dah buka kotak tu apa semua. So dalam video tu Nisa bukan cerita specifically tentang Prince Meat, cuma Nisa ceritakan sejarah tentang debug box tu. Tapi ada satu komen tu and dia cakap, Nisa tak tahu pun pasal ni sebenarnya. Lepas tu ada komen tu dia cakap Prince Meat dah pun berubat dengan satu pusat rawatan perubatan Islam ni, which is pusat rawatan Al-Idrus. Jadi dekat sini apa yang Nisa nak cakap adalah tentang, okay, untuk video kali ni dia adalah specifically tentang Prince Meat, and macam before ni general je tentang debug box tu in general kan. So in this video Nisa akan ceritakan tentang macam mana Prince Meat tu boleh terkena macam tu, dan juga apa yang jadi masa dia tengah berubat dengan ustaz ni. Tapi sebelum kita mulakan video ni, Nisa sarankan korang untuk baca doa yang dekat skrin ni, doa dan juga zikir ni, supaya untuk melindungi diri kita lah daripada benda-benda yang tak baik. So korang boleh tekan pause video ni untuk baca doa ni dan juga zikir ni sebelum kita tengok video ni sampai habis. Sebab dalam video ni nanti Nisa akan tunjukkan juga beberapa part-part yang daripada video Prince Meat dan juga ustaz tu. So takut nanti ada sesuatu yang tak elok berlaku. Jadi korang before nak proceed tu pause dulu video ni and baca doa dekat skrin sekejap lagi, okay? Okay, jadi macam mana bermulanya cerita tentang Prince Meat ni terkena gangguan adalah, sebenarnya Nisa memang dah follow Prince Meat ni daripada tahun 2018 ke 2019 macam tu. And first time video dia buka, before dia buka debug box tu, dia ada beli satu box juga yang daripada dark web, which is mystery box. Tapi benda tu cuma mystery box je lah, bukannya kotak berhantu ke ada roh ke apa ke, cuma mystery box. Tapi bila dia beli kotak tu tak ada apa-apa lah sofa yang terjadi dekat dia. Lepas tu kalau korang tak tahu, tapi rasanya ramai yang tahu kot, kalau korang yang tak kenal lagi lah Prince Meat ni siapa. Prince Meat ni dia seorang YouTuber yang dia banyak buat video tentang Illuminati, tentang debug box, and dia memang seorang yang sangat curious dengan benda-benda macam ni. And sebabkan dia punya kekuriusan tu yang buatkan dia nak beli kotak tu untuk tengok betul-betul macam memang orang tahu debug box tu untuk simpan satu roh jahat, tapi macam dia tak percayalah macam mana kotak tu bila buka je akan ada something happen dekat dia. Percaya ke tak benda-benda ni semua? I don't think so. I don't know kan. So dia ambil keputusan pada tahun 2019 untuk beli kotak tu. So bila dia beli kotak
kotak tu sampai dalam satu kotak besar tau. Satu kotak besar. Sebelum ni lah, okay guys, I punya nama kat sini, alamat rumah, lepas tu I sign semua whatever. So ada cabut benda tu, and this is the box right now. Dan dalam kotak tu ada lagi kotak. Lepas tu kotak tu ada lagi kotak dalam dia. Oi, berat tu. Apa ni? There's a key. There's no smell. Ni dia punya. Show you. Ni dia punya atas. Ni dia punya tepi. What the? Ni belakang dia. Ni tepi dia. Ni dia punya lock. This is the front. Okay, kita that's the box. Ini kotak dia. Oh my god. Okay. This is the box. This is the box. Ada lilin semua all over it, you guys. Oh my god. Dalam kotak tu ada telur. And dalam telur tu, bila dibuka telur tu, nampak ada macam bulu-bulu, tak tahu bulu apa. Tapi benda-benda ni akan diceritakan sekejap lagi. Yang apa yang Ustaz Tempatan tu ceritakanlah tentang benda ni. Betul. Okay, so ada telur hitam in here. Apa benda yang putih-putih ni? I have no idea. Okay, so ada bulu dekat dalam the egg. Guys, this is. Lepas dia buka je kotak tu, dia terus dengar ada gangguan, ada macam bunyi lah. Ada macam benda putih-putih lah dekat sini. Jadi semenjak dia buka kotak tu, dia rasa macam terlalu banyak gangguan. Dia hidu bau yang pelik lah. Lepas tu ada bunyi ketukan dan What the hell is that noise? Okay, apa yang paling teruk is dekat dia punya dinding ada macam satu garisan kuning tau. Dia macam seolah-olah benda tu adalah kesan kotor, tapi dia bukan kesan kotor yang kita biasa nampak tau. Dia kesan kuning yang ada dekat dinding dia. So itu yang benda yang paling nampak lah. Jadi dia rasa macam kotak tu yang mengganggu dia selama ni. Jadi apa yang dibuat adalah dia ambil keputusan untuk buang kotak tu dekat hutan karak. And lepas dia dibuang kotak tu, dia ingatkan macam dah okey dah apa semua. Tapi apa yang dibuang tu just kotak je, tapi benda yang dia buka tu dah melekat dekat dia. So pada tahun lepas, which is 2020, dia decide untuk pindah ke rumah yang baru lah. Sebab dia ingat macam rumah yang lama tu ada problem dan sebagainya. So bila dia pindah dekat rumah tu, dia still lagi kena gangguan. Dia still lagi dapat apa benda yang dia nampak dekat rumah lama. And apa yang paling mengejutkan adalah kesan kotor yang dekat dinding rumah lama tu ada juga dekat rumah tu. Ada yang paling
latest video dia sampai jiran depan rumah tu datang dekat dia tengah malam and cakap kenapa tingkat 3 bising, terlalu bising sangat. Dia punya bising tu sampai, bayangkan Prince ni duduk seorang, tak ada siapa-siapa pun dengan dia. Lepas tu dia punya bising tu sampai jiran depan boleh dengar. And jiran tu macam ketuk lah cakap sebab dia ada anak kecil dia macam nangis-nangis sebab tak boleh nak tidur sebab terlalu bising kan. Lepas tu lepas dah dia cakap macam tu, lepas tu Prince tu macam terkejut lah. Macam mana boleh ada bunyi bising, dia bukannya buat parti ke apa, sebab dia memang duduk seorang. Kau apa hal tu bising-bising? Kau dengar dari rumah aku bising gila. Bising-bising? Bising-bising dekat tingkat atas. Aku dengar sampai kat rumah aku tu. And dia cakap dekat jiran tu, kalau tak percaya jomlah masuk. So bila dia masuk je, jiran dia macam check sampai pergi kat tingkat 3 tu. Lepas tu mate dia cakap lepas dia macam maghrib macam tu, dia memang dah tak naik dah dekat tingkat atas tu. So tiba-tiba macam ada bunyi something lah, and diorang pergi kat bawah. Cerita dia panjang. Tak berapa, jom kita tengok kat atas. Tapi bunyi dia orang bising tau. Orang bising dengar sampai kat rumah aku. Kira kita punya rumah distance tak ada dekat sangat, sebelah jalan. Tapi bunyi dia memang kuat. Sampai anak aku pun terjaga. Kuat bunyi dia tau. Memang bising. Kita tengok. Ya Allah, Tuhanku, what is that? Wait, stop. And bila pergi dekat bawah tu, masa dia duduk, mate ni macam cuba nak cakap something dekat jiran tu. Lepas tu tiba-tiba troli boleh bergerak sendiri. Bayangkan, troli tu bukannya benda yang ringan. Kalau nak cakap ada angin bola, macam tak logik. Sebab takkanlah tu troli yang kita pergi dekat grocery tu boleh bergerak secara sendiri. Benda tu macam tak logik kan. Saya Nampak. How can a trolley macam ni guys, it moves on its own? Macam mana this trolley boleh gerak on its own? So baru-baru ni internet YouTube lah dikecohkan dengan satu pusat rawatan Al-Idris ni, and dia telah datang ke rumah ni dan juga dia tolong untuk tengok apa yang jadi. Lepas tu dia sampai je dan dia cakap before dia sampai pun dah ada macam-macam gangguan lah, yang macam seolah-olah tak nak bagi ustaz tu datang. Kita cuba untuk solvekan apa yang berlaku di sini. Sebab kat sini ustaz duk check tadi masa mula-mula masuk pun bukan biasa-biasa. Yang ni bukan benda tu kuat. Ni banyak entiti lain dalam rumah ni. Boleh? Lepas tu dekat situ lah yang baru tahu sebenarnya Mate ni ada saka keturunan. Tapi saka tu tak kacau pun. Dia just ada just untuk jaga, and dia tak kacau pun. Tapi apa yang dia selalu dengar and selalu kacau tu adalah jin daripada kotak tu, yang dikatakan tu jin Yahudi lah, and saka dia tu adalah jin Islam. Latar belakang dia Datuk dia pernah ada menjaga satu keris, betul lah? Keris tu dikatakan menjaga keturunan, betul? Lebih kurang lah. Tapi keris tu kat mana sekarang? Tak tahu. Boleh. So kemungkinan benda ni berlaku, okey, box yang dibeli tu mungkin adalah barang sihir dan benda tu cuba untuk menyerang Mate, tapi saka keturunan dia sedang menjaga dia sekarang, sedang hadir. Macam mana nak buktikan? InsyaAllah lepas ni Ustaz cuba untuk interaksi dengan dia. Tiba-tiba macam ada something yang masuk ke dalam badan boy. Kiranya macam boy ni perantara jin tu dengan ustaz tu lah. And dekat sini saya just nak cakap one thing lah, yang ramai yang cakap
terima kasih dekat ustaz tu. Memang kita berterima kasih dekat ustaz tu sebab ustaz tu dah bantu Prince Smith untuk buang dia punya jin yang selalu kacau dia apa semua. Tapi tak ada siapa pun yang highlightkan tentang Boy. Sebab bagi Nisa personally, kalau penat tau macam benda tu, jin tu masuk dalam badan Boy and Boy yang jadi perantara diorang. So rasa macam benda tu penat. Jadi patutlah cakap terima kasih dekat Boy tu sebab dia macam dia dah sanggup tolong dan sebagainya. Okay, ustaz tak panggil Okay, benda ni sedang datang lah. Ustaz tak invite lah. Okay, benda ni sedang datang. Ustaz tak invite apa-apa kat dia lah. Okay. Kamu nak masuk dalam ni ke? Jin Yahudi tu dia macam garang tau. Dia punya saka tu tak ganggu saka dia tu sebab jin Islam kan. Lepas tu jin Yahudi tu yang selalu ganggu dia apa semua. And bila ustaz tu tanya, betul ke ni jin daripada kotak tu? So jin tu macam cakap ya apa semua kan. Lepas tu ustaz tu pun dia bagi tahu yang apa yang ada dalam kotak tu, yang dalam telur tu, bulu-bulu tu, benda tu adalah makanan jin tu. Sebab tu bila dia buang benda tu, jin tu marah ke apa, kita tak tahulah. Tapi benda tu adalah makanan dia. Kamu di sini boleh? Biar duduk sini. Dekat sikit. Izinkan ustaz bercakap dengan kamu? Kamu marah dia? Kamu kenal dia? Apa dia buat kat kamu? Dia buat apa kat kamu? Kamu nak dia? Kamu datang daripada mana ni? Adakah daripada kotak itu? Okey, jarang kita tengok boy macam ni lah. Kamu tak suka dia ke? Kamu marah dia ke? Apa yang dia buat kat kamu? Sebab dia buka kamu? Kamu yang gerakkan troli ni? Okey. Dan ustaz tu dia cakap lah dekat Prince Smith ni macam lain kali jangan ambil apa-apa barang, tak kisahlah macam benda tu kotak ke daun ke apa, sebab kita tak tahu apa benda yang orang dah buang dekat benda tu. And bila kita buka ataupun bila kita pegang, benda tu macam seolah-olah anggap kita ni tuan dia. Untuk pengalaman dalam perubatan, bila mana kita terambil, kita dah akad barang tu, sama ada kita terjumpa tepi jalan keris lama ataupun barang lama, kita ambil maknanya kita telah menjadi tuan dia. Macam keris tadi kan. Dia ustaz tu suruh baca macam ikrar pemisah, something macam tu lah. So Ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut. Bahawasanya aku dengan penuh kesedaran memutuskan semua jenis ikatan perjanjian yang telah kulakukan, sama ada dalam keadaan sedar ataupun tidak, nyata atau gaib, mimpi atau jaga, khususnya barang-barang yang telah kubeli, box atau berkaitan dengan jin yang sedang berada di hadapanku ini, aku putuskan, aku batalkan, dan aku tidak ingin menjaganya, dan aku haramkan jin ini dalam rumah ni, dalam diri aku, dan menjaga aku. Hasbunallah, cukuplah Allah sebagai penjagaku. Cukuplah Allah sebagai penjagaku. Hasbunallah, hasbunallah, hasbunallah. Kuputuskan ikatan ini dengan surah Al-Falaq dan selawat 3 kali kepada Rasulullah. tu dia cakap yang kalau tak ambil benda secara sengaja ataupun tak sengaja, so macam pisahkan yang kita ni dah bukan tuan dia apa semua. Sebab tu kalau orang tu dulu selalu pesan yang kalau kita pergi hutan ke, kalau nak pergi mana-mana ke, kalau jumpa botol ataupun jumpa daun kotak, jangan pegang, jangan buka. Sebab
kita tak ada niat untuk ambil, tapi itulah sebab kita dah terpegang. So kita kalau jumpa apa-apa, jangan pegang and jangan ambil. And bagi Nisa, apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada benda prince ni? Benda-benda misteri macam ni memang wujud tau. And kalau sesiapa yang tak percaya ataupun yang curious sangat nak tahu, better tak payahlah nak beli benda-benda merepek dekat eBay ke dekat dark web ke apa, sebab kita tak tahu orang dah buang apa dalam tu, and kesan dia memang buruk dekat kita. So itu apa yang kita boleh belajar daripada ni. Kalau kita rasa nak memang tak dinafikan, manusia ni memang ada satu perasaan curious nak tahu, tapi itulah, janganlah sampai membahayakan diri dengan keluarga kita kan. Ni salah satu yang mana bukan ustaz saja diklaim benda tu ada kat rumah mengganggu. Ustaz sampai satu malam tak boleh tidur, benda ni ganggu. Dan ustaz punya sahabat pun bukan satu malam, tengah buat video pun kena ganggu pasal benda ni. Dan ustaz punya pesakit pun siap warning lagi, jangan kacau, dia beritahu benda ni. Tapi ustaz tak nak bercakap panjang dengan dia sebab benda ni bukan biasa-biasa, boleh, dan bukan di Malaysia benda ni. Dan ramai sebenarnya YouTuber yang dah buat buka kotak debug ni and terkena juga banyak gangguan. Antara salah satu yang Nisa kenal adalah seorang YouTuber bernama Wan Zamina, and dia pun ada juga beli kotak ni and dia kena juga kacau. Lepas tu hari tu baru je dia pergi ke satu tempat misteri, pergi kat tempat misteri tu and dia nak try buka kotak ni dekat sana. So lepas dia buka kotak tu, dia terus batuk berdarah. So Nisa tak nak ulas panjang tentang benda tu, cuma itulah, kalau kita curious ke, kita nak tahu ataupun apa-apa yang kita nak buat tentang benda-benda yang macam ni, better fikir dulu banyak kali, sebab benda ni memang wujud. Sebab kita dalam Islam pun kita wajib percaya dengan benda-benda ni. So kalau ada apa-apa, just jangan cubalah untuk tengok benda tu betul ke tak, sebab benda tu memang ada. So jangan try. Adrenalin kita terkejut, adrenalin tu jin boleh bawa, yang mana dia tahu kita takut. Sebab tu kebanyakan orang terkejut nampak hantu, dia akan terus histeria, yang takut. Boleh? Alright, so itu saja video kita untuk hari ni. So harap korang dapatlah sikit pengajaran daripada kisah prince ni. Jangan macam, tolong jangan, kalau memang silap dia untuk beli tu, tapi tolong jangan kecam dia, jangan cakap benda-benda yang negatif, sebab benda dah jadi. Apa yang kita boleh buat adalah just doakan dia, semoga Allah selamatkan dia, semoga Allah jaga dia dan sebagainya. So itu saja video kita, and hopefully korang dapat input yang positif lah. Jangan spread benda-benda yang negatif. Kita nak kekalkan positivity je untuk tahun ni dan juga tahun-tahun yang akan datang. And itu saja video kali ni. So thank you so much for watching. If korang suka video ni, korang boleh tekan like button dan juga subscribe to my channel and comment down below. Okay, see you guys on the next video.